kosongan dua orang ustaz yang tak dapat. Sebenarnya pun kalau ikutnya malam ni saya kena gilak di Pondok Labu. Jadi minta cuti kan. Jadi mai kena tani pula ni. Baik. Yang pertama kita tengok daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sebagaimana kita sebutkan sebelum ini, kalau ayat yang bermula, ulangan ayat yang bermula ya ayyuhallazina amanu, lepas tu dia akan ada sama ada perintah suruhan ataupun perintah untuk meninggalkan sesuatu. Jadi semua ayat ya ayyuhallazina amanu, dia lepas tu dia akan ada sama ada perintah untuk suruh buat ataupun suruh meninggalkan sesuatu. Jadi ayat ni perintah yang Allah masukkan dalam ayat ini, iaitu ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang beriman, perintahnya adalah rukuklah serta sujudlah, yakni mengerjakan semayang. Rukuklah serta sujudlah kamu, yakni mengerjakan semayang, dan beribadahlah kepada Tuhan kamu. Wa'budu, beribadahlah kepada Tuhan kamu. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi sebahagian daripada perintah ataupun sebahagian daripada ibadah disebut dalam ayat ini, iaitu salat, semayang, kemudian ibadah yang lain disebut secara umum. Dan di samping kita semayang, kita buat ibadah yang lain, kita juga disuruh untuk buat amal soleh ataupun amal-amal kebajikan yang lain. Maksudnya amal-amal yang kalau semayang, ibadat-ibadat khusus yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan itu, yang kebanyakannya adalah ibadat yang berhubung dengan ataupun hubungan dengan Allah, seperti salat. Walaupun salat tu ada juga dari segi hubungan kemanusiaan, bila kita main salat jemaah, zakat, haji dan sebagainya. Ada juga dari segi manfaat ataupun hikmah-hikmah dari sudut kemanusiaan, hubungan kemanusiaan dan sebagainya. Tapi yang utamanya adalah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang lain tu yang disuruh buat amal kebajikan tu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan yang memberi kesan kepada hubungan sesama manusia, kebaikan kepada sesama manusia. Lebih-lebih lagi lah, kerana kita hidup di sekeliling kita ni bukanlah semua orang ni cukup dia punya keperluan, cukup, ataupun bukanlah semua orang juga dalam keadaan sihat, sejahtera. Ada yang sakit, ada yang kurang sana sini dan sebagainya. Seperti mana hari ini sahabat-sahabat kita di Palestin sana serba-serbi atau seribu kepayahan dan kekurangan. Apa kebaikan yang kita boleh buat pada mereka? Kan? Kita tak bolehlah, tak mampulah nak pikul senjata kan. Kita nak pikul senjata pun rebah. Angkat berbah kan. Kita tak ada kemahiran, kemampuan dari sudut itu. Dan tentulah benda tu bukan kemampuan kita kan. Kita pun tak disuruh buat begitu. Tapi kita buatlah kebaikan-kebaikan yang lain, sebagaimana kita bagi infak dan sebagainya. Dan sekurang-kurangnya, kalaulah kita kata sahabat-sahabat kita di Palestin sana sedang mereka ni dibasahi oleh peluh keringat, dibasahi oleh darah kerana serangan daripada Israel,
Mereka keringat peluh ni kerana usaha mereka, dan darah ini kerana kerja jahat daripada Zionis Israel ni. Mereka bermandi peluh, bermandi darah. Sekurang-kurangnya biarlah kita ni bermandi ataupun kita dibasahi oleh air mata, mendoakan bersungguh-sungguh kepada mereka untuk Allah bagi pertolongan, kesejahteraan, keamanan kepada mereka. Kalau kita tu yang darah peluh tu tak lah kan, tapi kita usaha kebaikan, terutama doa lah, kita doa banyak-banyak, munajat kita kepada Allah dan sebagainya, untuk Allah berikan pertolongan kepada sahabat-sahabat kita di Palestin sana. Itu antara daya ataupun usaha yang kita boleh buat. Dan usaha itu kerana itu usaha yang kita boleh, maka kita pulun dan kita usaha sungguh-sungguh untuk kita ambil peluang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi pertolongan. Wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin, Allah dah janji, dan benar kami akan memberi pertolongan kepada orang yang beriman. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang tolong agama Allah, pastinya Allah akan bagi kemenangan kepada mereka dan Allah akan tetapkan pendirian. Maka itu ujian. Jadi Allah sawaf'alul khaira, maka kita tengoklah apa kebaikan yang kita boleh buat. Kebaikan-kebaikan. Maksudnya setiap hari kita kena usahalah kita buat atau menambah kebaikan ataupun meneruskan istiqamah juga. Kebaikan tu kalau kita boleh buat satu-satu kebaikan juga secara istiqamah, itu juga adalah satu yang baik kan. Sebagai hadis sebut kata istiqamah ni walaupun sedikit itu adalah kebaikan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Benda yang kita boleh buat secara istiqamah ini secara berterusan, wa in qalla, walaupun sedikit, itu adalah lebih baik daripada kalau kita buat sekali banyak, lepas tu kita tak mampu lagi nak buat ataupun kita tidak dapat meneruskan amal soleh ataupun kebaikan tersebut. Ada banyak masa lagi. Saya nak bawa ada satu lagi pesanan para ulama tentang 4 perkara yang selalu kita kena wujudkan ataupun kita kena adakan. Kalau secara peribadinya kita kena fikirkan bahawa benda itu mesti kita buat atau kita laksanakan. Dalam masyarakat, dalam persekitaran kita juga kita kena usahakan 4 perkara ni. Ulama suruh pesan 4 perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita ni. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Kerana Islam ini memang kita sebagai orang Islam, kita ada tanggungjawab ibadah khusus pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak boleh buat atau laksanakan ibadah khusus itu melainkan ada ilmu tentang rukun-rukun, syarat-syarat, semua tanggungjawab tersebut. Kalau tidak sempurna sama ada rukun ataupun tak sempurna dari syaratnya, contohnya salat ataupun zakat dan sebagainya, puasa, tentu benda itu tidak akan sah ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asas untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mestilah atas asas ilmu. Ilmu. Jadi ulama kata sebut yang selalu ulama sebut, kullu man bighairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka ibadahnya atau perbuatannya tertolak dan tidak akan diterima. Jadi asas yang pertama adalah ilmu. Jadi apa pun kita nak lihat, nak tengok, biarlah kita mantapkan ataupun kita perkemaskan dari sudut ilmu ini. Dari segi apa pun. Hattalah yang pertama dari segi ibadah lah, tentulah kita nak pada ilmu ni kerana kita nak menyempurnakan ibadah kita. Biarlah kita buat dengan ilmu yang betul. Kadang-kadang orang duk tanya lagi sebab dari segi ibadah ni kan, tak apa tanya, tak apa.
untuk dia jelaskan tentang satu-satu persoalan. Orang selalu tanya ni bila dia pergi berjalan atau musafir, kan, nak solat jamak berapa lama dan sebagainya, berapa hari boleh jamak dan sebagainya, tempoh dia dan sebagainya. Itu yang tak apalah, kena cari ilmu. Boleh bertanya dengan salah satu caranya adalah dengan bertanya. Yang pertama, kita nak kena kukuhkan ataupun mantap dari segi asas ilmu. Apa benda pun, ibadah dan sebagainya. Dan malah ilmu ni bukan saja untuk ibadah. Kita nak menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita hari ini pun, maka cara yang ataupun kaedah yang paling berkesan tentulah dengan adanya asas ilmu. Kita nak selesai masalah sosial ke, ekonomi dan sebagainya, semua tu berhajat kepada ilmu. Hatta sebenarnya pun orang nak jadi jahat pun sebenarnya kena ada ilmu juga. Kan? Kalau dia nak jadi pencuri, tak ada ilmu, sekali dia nak pecah rumah orang, sekali itulah kena tangkap. Bukan kita nak sebut, kita bukanlah suruh cari ilmu mencuri, tak. Tapi kita nak sebut kata bahawa letak duduk ilmu tu sangat penting, terutama dari sudut ibadah. Jadi kita ambillah peluang, terutama dari segi memahami ataupun asas-asas ibadah yang wajib yang kita dah buat tu, yang wajib tu salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu yang kita nak mantapkan, dan di samping ilmu-ilmu yang lain. Yang kedua, ulama kata benda yang penting juga yang perlu kita ambil perhatian dan tegaskan dalam kehidupan kita ni adalah bila dah ada ilmu ni, mestilah dia beramal dengan ilmu tersebut. Dari sudut amalan. Jadi bila dah ada ilmu, maka kena laksanakan ataupun beramal dengan ilmu tersebut. Jadi ilmu itu bukan setakat tahu saja, tapi adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Kita kena laksanakan ilmu tersebut, praktikkan ilmu yang kita ada tu, barulah insya-Allah ilmu itu akan berguna. Berguna, akan kita doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una wa 'allamna ma yanfa'una. Allah, bagilah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan manfaatlah ilmu yang ada pada kami. Itu doa yang kita selalu doa. Supaya apa? Supaya kita boleh ada ilmu, kita beramal. Salah satu daripada kejayaan sahabat-sahabat Nabi SAW yang disifatkan antaranya adalah Said Qutb, disebutkan dalam kitabnya, dalam bukunya, disifatkan sahabat-sahabat Nabi SAW ini adalah generasi Al-Quran yang sangat unik. Jilun Quraniyun faridun bin naw'ihi. Satu generasi yang sangat unik. Kenapa? Karena maksudnya satu generasi yang sangat istimewa, satu kelompok manusia yang sangat hebat dan istimewa. Kenapa? Karena mereka ini belajar ilmu, dapat ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada ilmu mereka tu semua mereka amal. Kan? Semua mereka beramal dengan ilmu mereka. Itu hebatnya yang menjadikan mereka antara generasi yang terbaik. Generasi kata yang Nabi sebut khairul qurun qarni summa allazina yalunahu. Sebaik-baik kurun, tempoh masa adalah masa zamanku, zaman yang Nabi ada, kemudian zaman sahabat, kemudian Nabi sebut satu lagi zaman selepas daripada itu. Kerana keistimewaan ataupun sifat mereka ini, atau kita sebut sebagai kepribadian mereka ni, dengan ilmu, bila dapat ilmu mereka akan beramal dengan ilmu. Jadi barulah nampak dari sudut kebaikan ataupun manfaat dari sudut ilmu tersebut. Baru nampak dari sudut itu. Utamanya ilmu-ilmu daripada Quran. Ilmu daripada Al-Quran. Kerana Quran itu bukan semata-mata teori setakat kita tahu je. Kan? Bukan satu teori untuk kita sebut-sebut, kita buat kajian begitu, bentangkan begitu, tapi dia adalah suatu yang kena dibawa atau terjemah pada bentuk
perbuatan ataupun praktikal. Yang kedua, itu yang pertama tadi, kita kena tekankan masalah ilmu. Tekankan masalah ilmu. Dan yang kedua, kita kena tekankan masalah beramal. Dan beramal itu adalah kita kena pilih dari segi cara ataupun beramal dengan cara yang terbaik. Kalau semayang ini maksudnya amal yang terbaik. Semayang fardu, cara yang paling terbaik sekali adalah dengan cara salat berjemaah, kan? Itu caranya. Sah, semayang di rumah pun sah. Tapi afdalnya, aula, lebihnya adalah kita solat secara berjemaah. Itu yang kedua, ilmu, kemudian amal. Yang ketiga, perkara yang ketiga ulama kata penting juga kita nak kena tekankan dalam kehidupan kita ini, biar bagi ada benda tu, iaitu adalah ad-da'wah ilal ilmi wal amal, iaitu dakwah, ajakkan seruan kepada ilmu dan amal. Kena ada usaha-usaha ataupun seruan kepada perkara tersebut. Memang benda itu penting, benda itu kena ditegakkan, tapi kena ada juga usaha supaya kita bangkitkan ataupun tarik, ajak umat manusia, umat Islam kepada melihat ataupun menyedari kepentingan ilmu dan amal. Kerana biasa manusia ni, sifat kita manusia kan, ada kelemahan, kekurangan, lupa. Al-insan la yakhlu anil qata'i wan nisyan. Manusia ni tak sunyi daripada lupa, silap dan lupa. Kena peringat. Sebab itu kena sifat manusia ni sentiasa kena peringat. Kerana Nabi sebab itu dalam Al-Quran kata kena kita wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kena ada di kalangan kamu satu kumpulan yang mengajak kepada kebaikan, wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak mereka kepada, menyuruh mereka kepada ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan kalau dapat dilaksanakan tiga tugas tadi, maka wa ulaika humul muflihun, maka itulah orang yang akan dapat kejayaan. Jadi ad-da'wah ini dia sekurang-kurangnya ada dua perkara lah yang kita nak buat tu. Dakwah tu dia terkandung dua perkara yang utama yang disebut dalam ayat tu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dakwah ini adalah satu ajakan kepada manusia, suruh manusia buat baik. Ulama kata ad-da'wah ilal khair ni adalah kita ajak manusia secara umum saja. Tak perlu tidaklah berhajat sangat kepada ilmu yang mendalam. Kena jadi ustaz dulu, kena jadi Tok Bilal dulu, kena jadi Tok Imam dulu baru boleh ajak. Tapi yang bahagian ad-da'wah ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan ni semua orang boleh buat. Kerana benda tu adalah perkara umum. Ajak main kuliah ilmu dan sebagainya, ajak buat kebaikan, ajak orang supaya infak, sedekah dan sebagainya. Yang tu semua orang boleh buat. Tak perlu ataupun dia tak sangat berhajat kepada satu kuasa ataupun perkara-perkara lain. Jadi semua orang kena buat benda tu, ajak kepada kebaikan. Seruan-seruan ajakan kebaikan ni biar ada dalam masyarakat, kan? Biar jadi bagi ramai benda-benda begitu. Tetapi bahagian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu dan menyuruh manusia kepada benda yang ma'ruf dan mencegah kepada mungkar. Ini dia lebih mendalam, dia lebih perlukan kepada ilmu, dan juga nak mengajak manusia, menyuruh manusia kepada al-ma'ruf dan juga mencegah kepada mungkar ni, dia juga akan lebih berkesan kalau adanya kuasa, ada kuasa, ada kedaulatan, ada organisasi yang tersusun yang boleh menyusun secara yang lebih baik. Maka itu yang berhajat kepada kuasa pemerintahan. Maka mereka kena gunakan kuasa pemerintahan itu untuk mengajak, menyuruh manusia kepada
kepada al-ma'ruf dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Jadi itu yang part yang kedua tu dia berhajat, dan di situlah kita lihat dari segi keperluan untuk melaksanakan ayat ini, maka di situ pun ada keperluan untuk kita menegakkan suatu pemerintahan ataupun suatu kerajaan yang menyedari tanggungjawab. Jadi tentulah pemerintahan itu atau kerajaan itu adalah kerajaan yang melaksanakan dasar-dasar Islam, barulah dia boleh buat tugas-tugas tersebut. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang yang akan berjaya kalau ada tiga perkara tersebut. Jadi itu seruan ad-da'wah itu adalah benda yang ketiga perlu ada dan perlu ditekankan dalam masyarakat kita. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah kepada ilmu dan amal, dan yang keempat, siapa nak teka yang keempat? Agak-agak apa dia yang keempat ni? Ilmu, amal, dakwah kepada ilmu dan amal, dan yang keempat as-sabru, kesabaran. Kesabaran ni kepada ketiga-tiga benda tu. Sebab nak melaksanakan, nak dapatkan ilmu, nak beramal, nak melaksanakan dakwah itu, maka dia mesti ada kesabaran. Kalau tak sabar, tidak ada kesabaran, maka kita tak akan boleh nak melaksanakan ataupun melaksanakan ataupun nak dapatkan ketiga-tiga ataupun salah satu daripada perkara tersebut. Nak dapat ilmu pun kena sabar. Banyak benda yang kita nak kena baca ataupun nak kena dengar, macam peringkat kita ni yang 5 siri ke atas, 6 siri, 7 siri. Kalau kita nak pergi sekolah, bukan dia lah. Kan masa kita nak pergi mengaji secara formal lah. Memang kita lebih kepada mendengar. Kan? Maka kita kena sabarlah untuk nak mendengar dan sebagainya, gunakan saluran itu ataupun peluang itu. Jadi kena ada kesabaran untuk dapatkan ilmu ni. Kalau dalam pesanan Imam Syafi'i, dia kata ada 6 perkara tu. Kan? Yang salah satunya adalah aqilan tanal al-ilma illa bisitatin. Imam Syafi'i kata kamu tak akan dapat ilmu melainkan dengan 6 perkara. Zakain, kecerdikan, wa hirsin, kesungguhan, rasa minat yang tinggi kepada ilmu, wa ijtihadin, bersungguh-sungguh, wa bulghatin, dan belanja, kena keluarkan belanja. Di semua tu ada benda yang atas kesabaran. Wa suhbati ustazin, dan berdamping dengan guru. Dan yang keenam, wa tulu zamanin, dan nak dapat ilmu ni dia akan ambil masa yang panjang. Jadi sebab tu kata nak dapat ilmu, nak cari ilmu ni dia kena sabar. Kalau tidak ada kesabaran tu, kita tak akan dapat ilmu. Dan begitu juga nak beramal kena sabar. Kan? Sebab itu sabar ni adalah ada beberapa pembahagian sabar itu, antaranya adalah sabar kita buat yang wajib, sabar untuk kita menahan diri daripada melakukan benda-benda yang dilarang atau ditegah, dan yang ketiga adalah sabar kita ketika menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ringkasnya bahawa kesabaran ini memang kena ada. Kalau kita nak dapatkan tiga-tiga perkara tersebut, maka petuanya adalah mestilah kita ada kesabaran ataupun kita kena lakukannya dengan kesabaran. Begitu juga yang ketiga tadi, lagi-lagilah kita perlu sabar, kerana bila kita ajak orang nak buat baik, nanti orang tanya, hang banyak mana dah buat baik yang hang nak ajak orang ni buat baik ni kan? Hang tu dah baik sangat ke? Kalau sebab nak ajak orang buat baik, jadi orang akan macam-macam balasan ataupun negatif, kenyataan negatif ataupun respon-respon yang tidak memberangsangkan. Respon-respon kalau kita nak ajak orang kebaikan ni, nanti kita akan berdepan dengan
respon-respon yang kadang-kadang tu dia akan jadi apa? Boleh menyebabkan kita, istilah hari ini kita koyak. Kita akan jadi koyak untuk meneruskan buat melaksanakan kerja-kerja dakwah ini, nak mengajak kebaikan. Memang payah kan, lebih-lebih lagi kerana sifat manusia ni lah kan, dia tak suka kepada itu ataupun payah nak diarah dan sebagainya. Ada ego dalam diri kita, dalam diri manusia, susah nak dibetulkan. Lebih-lebih lagi lah kalau dia sudah biasa dengan benda-benda yang salah begitu, maka melainkan tidak ada yang boleh menahan diri kita ataupun dapat jaga kita supaya istiqamah dengan seruan atau dakwah kepada kebaikan dan menyuruh kepada ma'ruf, mencegah kemungkaran ni, melainkan kena ada kesabaran. Cukup dah kot masa. Alhamdulillah. Jadi itulah 4 perkara yang kita boleh ambil perhatian yang saya kata sebut tadi. Ulama kata benda tu perlu diberi penekanan dan kita kena tengok supaya kita dapat hidupkan benda tu, ilmu, amal, dakwah kepada ilmu dan amal. Dan yang keempat, kita dengan sabar melakukan ketiga-tiga perkara tersebut. Saya rasa cukuplah sebagai pengisian kita pada malam ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap itu, kekurangan adalah kelemahan diri saya. Qul qali hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.